Okey, kita masih dalam bab 3 penaklukan logik. Penaklukan logik, tapi kita nak pergi kepada subtopik yang kedua iaitu hujah. Hujah. Sebelum tu kita nak faham dulu apa dia hujah. Penghujahan ialah satu proses untuk membuat kesimpulan. Penghujahan ialah proses membuat kesimpulan. Jadi hujah sebenarnya terdiri daripada beberapa premis atau fakta dalam kita membuat satu kesimpulan. Jadi bentuk hujah begini, dia mesti ada premis 1, dia premis 2, dan yang terakhir dia ada kesimpulan. Premis ni dengan kata lain fakta lah, fakta. Jadi kita ada beberapa fakta dan yang terakhir sekali kita akan ada kesimpulan. Kesimpulan tu berdasarkan fakta-fakta atau premis-premis tu. Okey. Okey, hujah ni terdiri daripada dua bentuk lah. Yang pertama hujah didaktif dan yang kedua hujah induktif. Ada dua jenis hujah yang kita akan belajar nanti. Hujah didaktif. Hujah didaktif ni adalah satu proses untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus. Dapatkan kesimpulan secara khusus berdasarkan premis-premis umum. Premis-premis yang bersifat umum. Jadi daripada umum pergi kepada khusus, itu hujah didaktif. Contoh premis 1, semua kubus ialah kuboid. Premis 2, objek P ialah kubus. Jadi kesimpulannya objek P ialah kuboid. Jadi hujah didaktif ni dibina kesimpulannya berdasarkan premis yang umum. Semua ni menandakan umum, semua kubus. Dan objek P ialah kuboid. Kesimpulan secara khusus bahawa objek P ialah sebuah kuboid. Okey. Okey, hujah didaktif. Hujah didaktif ni sebenarnya mempunyai tiga bentuk. Jadi kita tengoklah bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama macam ni premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey, premis 1 bentuk yang semua A ialah B, premis 2 C ialah A dan kesimpulannya C ialah B. Kita tengok kedudukan huruf-huruf dari sini A, sini B, sini B, sini C, sini C Ingat kedudukan dia tu, ingat kedudukan huruf tu. Okey. Jadi kita tengok contoh nanti. Okey, premis 1, semua segi empat sama bersudut tegak. Premis 2, PQRS ialah segi empat sama. Jadi kesimpulan kita PQRS bersudut tegak. Macam mana dapat tu? Okey, tengok segi empat sama di sini. Segi empat sama ni sebagai A kita. Manakala bersudut tegak ini sebagai B dan PQRS ini sebagai C. Inilah hujah didaktif bentuk 1. Hujah didaktif bentuk 1. Okey, seterusnya hujah didaktif bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua kita ada premis, kita ada kesimpulan. Premis 1 macam mana? Okey, kalau tadi kita ada untuk bentuk 1 ada perkataan semua, yang ni ada perkataan jika. Premis 1 ada jika P maka Q. Ini bentuk implikasi. Dia punya premis 1 tu bentuk implikasi. Jika P maka Q. Jadi premis 2 macam mana? Premis 2 P adalah benar, manakala kesimpulan Q adalah benar. Okey, nanti kita tengok contoh dia macam mana.
Cuma cara nak ingat bentuk hujah dua ni, kita ada perkataan jika. Cluenya ada perkataan jika. Okey, diberi premis 1, jika X lebih besar dari kosong, maka X bernilai positif. Premis 2, 6 lebih besar dari kosong. Kesimpulan, 6 bernilai positif. Kita punya P di sini adalah lebih besar pada kosong. Kita punya Q apa? Bernilai positif. Jadi 6 lebih besar dari kosong ni adalah bermaksud membenarkan P tadi. Membenarkan P tadi. Manakala 6 di bawah ni membenarkan Q pula. Membenarkan Q. Okey. Okey, seterusnya hujah didakti bentuk 3. Kita punya premis satunya, jika P maka Q masih lagi berbentuk implikasi. Manakala premis 2, bukan Q adalah benar. Bukan Q. Di sini ada penafian. Dan di premis 2 ni datanya Q dulu, bukan P ya. Bukan Q adalah benar. Manakala kesimpulan sudah tentulah penafian untuk P pula adalah benar, bukan P. Mana ada penafian juga di sini ya. Jadi cara nak ingatnya ialah ada perkataan jika dan ada penafian. Dan ingat, bila penafian Q dulu, baru penafian untuk P di kesimpulan. Okey, contoh untuk bentuk 3 dengan premis 1, jika X nombor genap, maka 3X nombor genap. Ini bentuk implikasi juga. Jadi sepatutnya di premis 2 tu dah ada penafian untuk Q Jadi sepatutnya 3X bukan nombor genap. 3X bukan nombor genap, maknanya kesimpulan pun penafian untuk P. Penafian makna X bukan nombor genap. X bukan nombor genap. Macam mana dapat tu? Yang ni kita punya P. Yang ni kita punya penafian P. Lagi kita punya ni Q. Kalau yang ni penafian Q. Macam tu caranya. Untuk 3 lebih senang. Bagus. Kalau faham sudah bagus. Okey. Jadi untuk hujah bentuk 2 dan bentuk 3, dia punya keywordnya di sini ya. Ada perkataan jika. Dan untuk bentuk 3 ni dia ada penafian. Beza dengan bentuk 2, dia tiada penafian. Okey.